Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright, okay. So hari ni kita nak buat lab. Okay. So awak boleh pergi kat Google Classroom, pergi tengok kat week 6, saya ada upload 2 audio punya file. Minta you guys download dulu audio punya file tu, sebab audio punya file tu kita akan jadikan sampel untuk kita nak belajar macam mana kita nak buat noise reduction, dan saya nak tunjukkan you guys macam mana kita boleh tengok pada waveform tentang kita punya audio file tu. Boleh download tu. Ada 2 file kat situ. Kalau pergi pada week 6 tu, ada sound material, satu tu traffic punya sound, satu tu office punya sound. Minta you guys download dulu. Dah? Dah, sir. Right. Okay. Yang lain dah download ah? Dah, sir. Okay, right. Okay. So, boleh buka awak punya Adobe Audition. Sekejap saya share screen. Adobe Audition. Okey, boleh nampak tak?
Mana tadi? Okey, boleh nampak Okey, right. Okey dah. Boleh kita continue? Boleh. Okey, sekejap saya naikkan atas. Okey. Okey. So, bila kita dah buka kita punya adaptation ni, so apa saya nak you guys buat, pergi dekat file. Okey. Lepas tu kita pergi import. Import kita punya file, cari kita punya file tadilah. Alright, okey. So, satu office punya sound, satu traffic punya sound, tekan open. Once kita import, nanti dia akan keluar dekat sebelah kanan kita ni lah. Kita punya file ni. Alright, okey. Ada? Dah buka dah kita punya file? Dah, sir. Alright, okay. So, kalau kita tengok pada kita punya software kita, okay, pada sebelah kiri tu dekat kita punya file, okay, kita akan nampak ada dua lah. Satu office punya sound, satu traffic punya sound. Kalau tengok, yang macam saya punya, traffic punya sound ni dia punya tulisan warna biru. Sedangkan office punya sound tu dia berwarna putih. Warna biru maksudnya dia sedang membuka lah. Dia dekat sebelah kanan ni, kalau dia nampak kita punya waveform ni, dia tengah buka kita punya waveform. Kalau tengok ke atas ni adalah kita punya traffic punya sound. Kalau saya double klik yang dekat office punya sound tu akan jadi warna biru. So dia akan keluar waveform warna hijau ni, dan atas tu akan tulis dekat situ office punya sound. Okay, so kita nak mula dengan office punya sound dululah. Okay, so you guys boleh double klik ke office punya sound sampai dia keluar warna biru, and then nanti sebelah kanan ni dia akan appear office punya sound. Alright, okay. Okay, so kalau kita dengar pada kita punya office punya sound ni, dua-dua punya file ni, saya bagi dia punya duration adalah dalam within less than 1 minute lah, dalam 50 second ataupun 58 second lah, tapi less than 1 minute lah. Okay, so sekarang ni kita buka office punya sound. Kalau kita playback office punya sound, okay, kita akan dengar environment office punya sound yang di mana ada bunyi orang type, ada bunyi orang cakap, ada bunyi telefon dan sebagainya. Betul? Betul. Okay, alright, okay. Based on pada apa visual yang kita nampak ni, kita tak boleh nak indicate which part adalah apa, which part adalah apalah. Maksudnya kita tak boleh spesifik yang mana, sebab kita nampak waveform ni naik turun je. Mungkin yang macam for example, kalau saya highlightkan this one, ni ini jadi tinggi sebab mungkin ada different frequency bunyi telefon. Bila saya playback yang ni saja, kita dengar ada bunyi telefon. Lepas tu habis tu dah tak ada bunyi telefon, dia akan turun balik. Okey, nampak? So kita tahulah ini adalah bunyi telefon. Okey. Tetapi sekiranya katalah macam for example you, aku nak reducekan bunyi telefon. Katalah ini cara yang you buat lah. Kebiasaannya ada orang selalu buat. Dia select yang this one. Okey, apa yang dia buat nanti, dia akan turunkan. Dekat sini kita nampak ni Dekat sini kita ada functional untuk kita turunkan kita punya amount. Katalah ini sampel awak tak payah buat tau. Katalah saya turunkan dia punya dB dia. Saya turun jadi kecil lah, dengan saya assume supaya bunyi telefon tu berkurangan. So apa yang jadi? Bunyi telefon tu masih lagi ada. Alright, okay?
Okey, dia tak membawa perubahan yang drastik lah pada kita punya bunyi telefon tu. Betul? Betul? Right, okay. So, apa kita nak buat sekarang ni, kita nak hilangkan bunyi telefon tu sahaja. Okay. Yang lain ni, kejap. Halo. Hello. Hello. Tak ada, tengah kelas. Tengah, Kenapa? Kelas lah. Kelas online dengan budak-budak ni. Nak tanya ada pasal kuku kejap Dia hantar mesej dia pekan ada 2-3 nombor telefon dia Kan orang selalu suruh kau bayar kuku satu nombor tu kan kau bayar kat situ je. Ni nombor lain. Nombor lain tu mama dah block. Dah block tapi dia hantar mesej dia kata dia tak terima 3 bulan tak bayar. Dia tahu. Itu mama masuk dalam mesej yang dalam WhatsApp yang biasa buat tu, yang biasa hantar bayar tu, mama tanya dia. Itu dia tanya dekat mana dapat reminder. Mama bagilah nombor telefon yang lagi satu tu yang kena block tu. Itu mama kata saya dah bayar. Mama sebut last kali bayar 4 bulan 2. 4 bulan 2 lah kan. Mana bulan 3 mama belum bagi duit kamu lagi kan. Itu dia minta IC. Dia nak check online. Mama kata dia ni kerja macam mana ya. Tak ada tak ada connection ke antara nombor ini dengan nombor lain macam mana ke kan. Dia nak nombor IC boleh bagi? Boleh je, tak apa. Dia nak check dalam sistem. Betul. Itulah dia memang tak ada bagi lagi. Bagi je. Memang tengok apa dia orang demo dia suka ngacau lah. Itu pasal mau tanya berapa bulan lagi nak habis pasal servis tu, orang yang servis tu kata dia last servis bulan 4 dia kata. Mana bulan 4 habis lah bayarannya. Mana mama ada 2 bulan lagi bulan 3 dengan bulan 4 lah nak bayar. Tu yang mama nak tahu tu dia pergi tanya highlight pula. Okay. So nanti mama bagi nombor IC kat dia lah ya. Betul. Okay. Alright. Assalamualaikum. Kau nak tahu itu. Dan dia pada makan dia kamu tahu kan? Tahu. Okay. Right. Okay, bye. Right, okay. Sorry. Alright, okay. So, sekarang ni, boleh sambung? Boleh ke? Alright, okay. So, sekarang ni, kalau kita tengok pada waveform yang macam ni, memang agak sukar kita nak buat lah. Dan selalunya waveform macam ni, memang kebiasaannya kita boleh dapat pada software-software lain lah. Adobe Premiere, maybe you guys menggunakan software-software lain lah. Memang akan dapat macam ni, style standard. Okay, so apa yang bagus tentang dalam kita punya dalam kita punya Adobe Audition ni, dia bagi satu function yang kita boleh tengok a different punya type of waveform. Okay. Kita panggil sebagai macam another level lah of waveform. So untuk tengok kita punya waveform tu, awak pergi dekat sebelah kanan atas tu, sebelah kiri atas. Okay, kalau awak tengok kat skrin, awak akan nampak ada perkataan waveform, lepas tu kita ada multi track, betul? Jumpa tak? Betul. Okay, sebelah multi track tu awak akan jumpa adalah satu lagi ikon. Dia tulis itu spectral frequency. Jumpa tak? Jumpa warna merah. Okay, you klik je yang tu. Nanti dia akan keluar, dia akan jadi yang macam ni. Dia akan display two types kita punya differentiation lah. Frekuensi yang selalu kita tengok dengan frekuensi yang kita panggil spectral tu. So awak akan dapat kat situ. Okay. Semua ada? Keluar tak yang warna merah, warna ungu? Ni macam kira macam wave lah. Macam heat punya wave tu. Heat punya frekuensi tu. Ada tak? Semua dapat tak? Ada sir. Alright, okay. So, daripada yang frekuensi yang spectral ni, kita boleh nampak apa exactly sound yang keluar based on apa different colour yang dibagi. Okay, kalau awak tengok, okay, dia matching tau daripada atas yang kita punya track warna hijau dengan yang bawah tu. Okay, kalau kita tengok pada bahagian yang bunyi telefon tu, okay, ni bunyi telefon tu, saya highlight tu, perasan tak dekat bahagian spektral tu ada 2 line. Tiba-tiba ada 2 line.
nampak tak ada 2 line dekat spektra tu? Dia line melintang. Ada kan? Nampak. Okey, kalau saya highlight kan, saya highlight kan Saya highlight kan. Okey, awak nampak kan ada 2. Okey, beza yang dengan atas ni, bila kita highlight, kalau saya tekan highlight, dia akan highlight the whole section. Sedangkan dekat bahagian spektra ni, kita boleh highlightkan a specific area kita nak. Dia jadi macam kita pakai Photoshop tau. Kita boleh specific area kita nak. So, kalau kita tengok secara logik, kita akan tahu yang melintang ni confirm bunyi telefon. Kenapa? Sebab bunyi telefon yang dikeluarkan adalah dia berkelip. Okey, kita playback balik Okay, kita dengarkan bunyi dia klik. So jadi kita tahu bila berkelip tu maksudnya dia adalah a different punya frekuensi dengan frekuensi yang lain. Okey. So apa yang kita boleh buat? Okey, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh zoom pergi dekat bawah ni. Bawah ni awak akan nampak adalah few icon, lepas tu ada button yang untuk kita nak zoom lah. So you boleh zoom. Okey. Untuk you guys dapat a specific punya ni lah. Alright. Okey. You boleh zoom supaya you guys dapat spesifik. So you nampak tak dia ada berbelang-belang macam titik. Bila kita zoom tu. Jumpa tak? Saya punya dia tak jadi berbelang tapi dia jadi macam hit punya kamera se. Hit punya Ada tak? purple. Tak. Macam mana awak jadi hit punya kamera sebab sedangkan ni awak punya dapat ni macam saya tak? Yang ada warna merah, warna kuning ni ada tak? Banyak purple. Dia banyak purple. Dia tak ada garis putus-putus tu. Dia just Macam ni ke? Straight je. Tak juga. Macam ni ke? Ke lain? Dia lain. Dia Sekejap, boleh saya tangkap gambar? Saya send dalam group. tak, awak okey, boleh send dalam group saya tengok jap. Yang lain jadi macam saya ke ataupun lain? Macam saya. Okey, jap. Saya nak tengok yang siapa ni? Ashraf punya jap. Okey, sir. Okey. Ini awak pakai sound apa ni? Tak. Office sound? Kenapa awak punya frekuensi ni rendah? Kenapa frekuensi awak tak sama? Okey, kalau tengok balik kalau saya reduce balik. Frekuensi dia mesti macam ni. Okey, sir. Saya tak double click. Tak maaf, sir. Saya tak double click dekat office sound tu. Dia dekat traffic tu. Tu saya dia kalau tak sama tu mesti something wrong tu, awak salah file. Dia office, dekat office dia bukan traffic Traffic sekejap lagi. Okey, alright. Okey. Minta maaf, sir. Alright, tak apa. Alright. Okey. So, boleh saya sambung Okey, bila kita ubah kita punya ni, okey, kita akan nampak ubah pula. Bila kita buka kat kita punya yang ni, kita akan nampak dekat yang bahagian telefon ni dia ada klik. So kita tahu kita ada punya telefon. So kalau macam kita dekat bahagian atas ni lah, yang frekuensi atas ni, yang warna hijau ni, kebiasaannya kalau saya kata okey, tolong buang bunyi telefon saja. Memang orang kata bukan tak boleh buang, tapi it's hard untuk buang sebab atas ni dia dah mix. Dia dah mix dengan sound-sound yang lain dan kita pun tak nampak yang mana satu bunyi telefon, yang mana satu bunyi orang cakap, mana satu bunyi typewriter, tak ada. Tapi dekat sini bawah ni kita akan nampak, kita akan tahu this one ni confirm bunyi telefon sebab bunyi telefon dia nyaring dan dia jadi kuning. Dia lagi kuat dia punya sound, lagi bawah dia letak. Faham tak? Maksudnya paling dasar warna kuning tu adalah paling kuat dia punya sound. Yang paling atas tu adalah yang jenis softer punya sound. Okey. So apa yang kita boleh buat? Okey, apa yang kita boleh buat adalah kita select kita punya yang ada belang-belang ni dekat kita punya spektrum frekuensi ni. So kita select, okey. Kalau boleh select bagi ngam-ngam Kita select dia bagi ngam-ngam je. Jangan select lain. Okey, kenapa saya kata kena select bagi ngam-ngam? Sebab apa? Dalam kita punya sound ni akan berkemungkinan ada sound dekat belakang dia.
Sound maybe for example paper ke, sound ada orang bercakap ke, yang di mana berkemungkinan dia punya hertz untuk yang bunyi telefon tu sama dengan hertz bunyi orang yang cakap kat belakang. So sekiranya kita buat apa-apa modification kepada kita punya sound telefon ni, berkemungkinan yang sound belakang yang sama frekuensi tu akan effect jugalah. Okay. Tapi kita macam saya bagi tahu lah, kita boleh try and error. So don't need to worry lah. Kita try and error dulu. Okay. Okay. Dah select dah yang dekat kita punya spektrum ni, yang bawah ni? Sudah. Okay. Once kita dah select, apa yang kita boleh buat? Awak boleh tekan delete. Bila awak tekan delete, dia akan kosongkan bahagian tadi tu. Dia akan jadi macam kelabu. Betul? Betul. Betul. Okay. Now, kita playback balik. Bunyi telefon tu hilang. Cuba playback. Ada tak bunyi telefon? Tak ada. Tak ada. Clear. Kosong kan? Tak ada langsung bunyi telefon kan? Alright. Tapi dia memang suara dia akan jadi macam mendap sikit ke? Dia okey. Macam saya bagi tahu tadi lah. Bila kita buat selection kita tengok macam tadi saya buat selection saya ni, saya memang betul-betul ngam-ngam je. Saya ambil yang bunyi telefon yang titik-titik ni je. Saya tak buat besar. Saya ambil memang ngam-ngam. That's why kita ada function untuk kita zoom. Kita boleh zoom kita punya ni dan kita select ngam-ngam saja, sebab kita nak buang yang bunyi telefon saja. Dalam masa yang sama, tadi saya ada maklumkan dengan awak kan, bila kita ada yang belakang ni, belakang bunyi telefon ni berkemungkinan ada bunyi yang sama frekuensi dengan bunyi telefon. So sekiranya kita buang, berkemungkinan dia akan ada sedikit efek pada bunyi-bunyi yang lain. Maybe belakang tu asalnya ada bunyi orang yang bercakap ke, ataupun ada orang buat typewriter ke, dia akan berubah sedikit. Okay. So sekiranya macam for example, obvious lah, bunyi telefon ni memang obvious. Kalau saya playback, nampak? Kita dengar bunyi telefon tu clear, betul? Bila kita dah select, kita playback, dia akan keluar bunyi telefon saja. So bila kita buang bunyi telefon, bila kita playback balik, dia tak ada langsung bunyi telefon. Dia dah clean dah kita punya bunyi telefon. Okay? Boleh nampak tak? Jadi tak yang lain? Macam mana delete? Tekan delete kat keyboard. Select dulu. Jai Miza. Okay, macam ni. Select dulu macam kat Photoshop. Jangan select yang kat warna hijau ni tau. Select yang kat bawah ni. Yang warna kuning-kuning ada belang-belang tu. Select dulu, ngam-ngam bagi dekat kita punya telefon tu. Okay. Lepas tu tekan delete kat keyboard. Bila tekan delete kat keyboard, dia akan hilang. Jadi tak? Jadi, ada siapa-siapa tak jadi tak? Semua jadi? Amirul jadi? Yes, sir. Jadi tak? Ke ada tak jadi awak punya? Zulfa? Yes, sir. Jadi, sir. Jadi alright. Okay. So kalau kita tengok sini, dia dah hilang. So kita tahu itu adalah bunyi telefon. Next, bila kita tahu itu adalah bunyi telefon, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat selection pada tempat lain juga yang ada bunyi sama macam bunyi kita punya telefon. Okay, kita tahu ni adalah bunyi telefon. So the next yang ni, kita punya ringing part yang sebelah sini ni, so samalah juga. Okay, kita tahu ini confirm bunyi telefon juga. So untuk make sure, kita playback dulu original. Okay, kita dengar bunyi sound. So kita do some selection dekat sini untuk yang telefon tu saja, buat betul-betul ngam-ngam Alright, okay.
and then kita press delete, dan bila kita playback balik semula, dia tak ada. Tapi dia ada bunyi mendap sikit. Macam tadi siapa beritahu? Ashraf beritahu. Dia ada mendap sikit. Kenapa? Berkemungkinan belakang pada bunyi telefon kita tu sebenarnya ada bunyi lain yang sama frekuensi. So bila kita hilangkan dia, automatically belakang tu dia akan ada hilang sikit lah. Dia akan jadi macam tiba-tiba macam kosong je. Macam dia buat something missing. Bunyi dia macam tu. Tapi at least main concern kita adalah untuk kita nak hilangkan bunyi telefon tu lah. Okay. Ini adalah yang saya nak tunjuk adalah di mana sekiranya selalu, tapi saya rasa you jarang buat lah. Okay. Sekiranya you guys pergi buat you guys punya short film, you guys punya short film, selalunya you guys akan terus up dekat you guys punya Adobe Premiere ataupun Final Cut Pro, ataupun you guys punya software yang untuk editing lah. You guys jarang masuk kat sini. So katalah ada satu scene tu yang di mana you guys pergi shoot dekat outdoor, dan ketika ada orang tengah bercakap ataupun you punya talent tengah berdialog, tiba-tiba ada bunyi rempit, tiba-tiba ada bunyi ayam berkokok, atau tiba ada bunyi pinggan pecah. So bila kita nak edit benda tu dekat dalam kita punya video software, memang video software tak akan boleh keluar frekuensi macam ni lah. Dia memang tak akan boleh dapat frekuensi macam ni. Kenapa? Sebab dia akan normally bagi kita yang atas ni, warna hijau ni, yang dah flatten ataupun dia dah mix. So kalau kita nak buang a specific ataupun a certain frekuensi punya sound, memang kita kena pakai Adobe Audition. So the next time in case whenever bila you guys pergi buat you guys punya short film ataupun you guys record you guys punya sound, ada something yang benda yang kita tak boleh elakkan lah. Macam for example, you tengah shooting tiba-tiba dengar bunyi kapal terbang cross, ataupun tengah shooting tu tiba-tiba dengar anjing menyala, something like that. So takkan kita nak buat balik. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh masukkan kita punya sound tu saja atau audio tu saja kat dalam software ni, dan kita boleh hilangkan a specific thing sebab kita nampak ini adalah apa, kita tahu ini adalah apa, clear cut. So kita akan tahulah which one stands for which one. Okay, right, so far okay? Boleh follow? Boleh, sir. Alright. Boleh Alright. Okay, so itu adalah yang the first one. Cara untuk kita hilangkan apa-apa sound yang kita rasa mengganggu dalam kita punya sound system. Alright, okay. So next, kita tengok yang dekat sini pula. Kita nampak ada line yang panjang ni. Ni saya tunjuk. Yang sebelah sini, line panjang ni. Ni line apa ni? Okay, kita select dulu dan kita playback. Okey, kalau awak dengar balik dekat bahagian portion tu, awak rasa tu bunyi apa? Meja, right? Okay, mungkin sebab kita tak ada visual dia. Possibility untuk jadi meja tinggi. Macam saya pula, opinion saya mungkin itu adalah machine photostat. Dia bunyi dia tap. Mungkin yang apa tu lah, kertas masuk dia reload balik ke dan sebagainya. Okey, itu yang tu. Okey, so kalau yang ni macam mana kita nak buat? Adakah konsep yang sama? Kita select, lepas tu kita delete. Reducekan disable apa? Reducekan dia punya decibel dia. Okey, kalau kita buat delete, kita try delete. Kalau saya delete yang this one, okey, dia akan jadi lopong. Bila saya playback balik, tengok apa jadi. Tiba-tiba ada kekosongan dekat situ. Walaupun dekat atas hijau ni ada isi. Okay? Dia tiba-tiba ada kosong kat situ. So bila ada kosong, bermaksud ada sound-sound yang dekat dalam yang tak sepatutnya hilang, dia hilang. So kita tak nak yang tu lah. That's why kat dalam software ni kita boleh spesifik benda-benda yang kita rasa kita nak hilangkan. Jangan kacau dengan benda-benda lain lah. Dekat sini kita boleh buat spesifik. Cuma dekat sini you guys boleh zoom sikit. So saya zoom. Kalau tengok kat sini ada 3 line, 1, 2, 3. Yang sebelah sebelum ni pun ada line. Jadi saya assume ni adalah machine photostat dekat office. Kita dengar
Okey, ada bunyi paper, ada bunyi cawan tadi. Okey, kita dengar yang ni. Okey, mungkin ada bunyi mesin lah. Okey. So, apa yang kita boleh buat? Cuba kita hilangkan dulu. Secara detail sama macam kita buat tadi lah. Cuba kita hilangkan dulu. Bila hilangkan, kita akan dapat satu portion yang ni lah. Jangan combine dengan ni tau. Sebab apa, gap dia terlampau jauh. So, saya tekan delete dekat situ. Dan bila saya playback balik, dia ada kekosongan kat situ. Okey, dia ada kekosongan. So, bila ada kekosongan, maksudnya kita tak boleh delete. Okey. So, kita boleh menggunakan konsep yang Ashraf bagi tadi. Kita pakai reduce dia punya decibel dia. Kurangkan dia punya decibel. So, dekat sini, kalau dekat dalam kita punya yang ni, kita tak boleh nak adjust. Apa yang kita boleh buat, kita pergi select yang dekat atas ni, kita boleh kurangkan dia punya decibel dia. Kita tahu which one stands for which one. So, kalau ikutkan dekat dalam depan ni, yang dua ni je, yang dua nampak ni, dua ni je yang indicate yang kita punya ni tadilah. So, saya indicate yang kita punya tadi tu, yang dua line ni. So, pergi dekat atas ni, kita reduce dia punya decibel. Okey, ni kita kurang bukan kita buang tau, kita kurangkan. Okey, and then bila kita playback balik, dia akan jadi lain sikit lah. Okey, so bila kita playback balik, okey, dia akan ada a different punya sound. Kenapa dia ada different punya sound? Sebab kita punya yang dekat bahagian ni, dia menegak ni atas. Bila dia menegak di atas, possibility untuk dia bercampur dengan yang lain tu terlampau tinggi lah. That's why kita tak boleh adjust apa-apa lah. Sebenarnya boleh je adjust. Okay? Tapi kalau kita dah tahu, kalau dia naik sampai atas, maksudnya dia akan kacau dengan layer-layer lain ataupun source-source sound yang lain. That's why kita tak nak. Macam ni, you nampak yang ni. Yang ni dia solid. Dia memang warna kuning. Itu je. Tap. Kalau macam ni kita tak tahu dia punya tu dekat mana. So jadi tak disuggest lah. Okay. So itu yang saya nak tunjuk dengan you guys. Sebenarnya apa Adobe Audition boleh buat based on pada kita punya sound je ni. Right. Okay. Boleh? Ada soalan tak so far? So far okay? Boleh? Boleh follow? Okay. Boleh. Alright. Okay. Sekejap Okay, kalau saya play back di sini. Okay, so sekarang ni apa saya nak you guys buat? Okay, cuba try buang yang this one dulu. Ni yang bunyi sound ni, yang apa tu, bunyi telefon ni. Okay, lepas tu dengan bunyi-bunyi yang dah di-highlight kan, yang this one dan juga yang this one ujung ni. Okay, cuba try delete, lepas tu cuba playback balik dengar. Logik tak kita punya the whole scene ni jadi tanpa ada dia bunyi-bunyi macam ni. Okay, boleh cuba dulu? Boleh sah. Cuba try dulu.
Okey, jadi tak? Salah. Okey, jadi tak? Boleh hilang tak? Sir nak tanya, dia yang minit saat yang 45 saat tu, saya buat dia macam ada bunyi macam nyaring dia macam tu. Okey, sekejap Kalau 40 yang saya tengah highlight ni Okey, ini bunyi alam. Okey. So kalau saya delete kata for example, ini adalah bunyi alam tau. Sekejap saya zoom. Okey. Kalau saya delete yang ni saja, okey. Okey, saya delete yang ni, bunyi tu masih ada lagi tau. Kalau saya playback balik, dia ada bunyi sin, betul? Betul. Okey, kenapa? Sebab perasan tak dekat atas ni ada melintang. Atas satu ni ada, nombor 2 ni pun ada melintang, nombor 3 ni pun ada melintang. Dia mempunyai sound yang sama tapi frekuensi yang berbeza. That's why bila nak delete, kita kena tengok kita punya gambar raja graf ni, kita tahu okey, ni sound yang sama, source yang sama. So kita kena delete yang lain ni juga. Yang lain ni pun kita kena delete. Okey, so saya delete yang this one. Yang atas ni pun kita boleh delete juga. Delete. Okey, yang atas ni pun kita boleh delete juga. Okey, bila kita delete yang atas ni semua, terus tak ada sound tu dah. Cuba try delete tengok. That's why bila kita nak tengok kita punya source of sound tu, kita kena tengok dia punya pattern. Bila kita tahu pattern dia, kita tahu walaupun dia duduk pada frekuensi yang berbeza, kita tahu itu adalah dia punya pattern yang sama. So kita kena delete all those pattern, baru dia akan completely hilang. Berkemungkinan lah alam ni selalunya dia memang akan ada different frekuensi. Sebab alam ni dia macam lampu, dia malap terang. So jadi dia sama ke, ada kuat perlahan. Dia berkemungkinan akan ada different frekuensi. Dia bukan seketul saja macam telefon tu dia satu frekuensi saja. That's why mudah untuk kita nak delete berbanding dengan yang this one lah, dia ada different frekuensi. That's why bila kita tengok, kita ada the optional untuk tengok gambaran apa sebenarnya yang ada dekat dalam kita punya waveform warna hijau ni. Tapi kalau macam bila kita buka dalam Adobe Premiere ataupun software-software lain, dia memang kita tak akan dapat lah, kita tak dapat tengok, kita hanya boleh dengar je. So dengan Adobe Audition ni saja yang kita boleh tengok, okey, ini bunyi apa, ini bunyi apa, ini bunyi apa. Alright, okey. Okey, boleh kita continue? Boleh sir. Alright. Hilang tadi bunyi nice. Alright, hilang Okey, cantik. So, nanti bila you guys nak buat you guys punya FYP, ni just a reminder lah. Bila nak buat you guys punya FYP, tolonglah guna teknik ni supaya boleh hilangkan serta-serta benda. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita tengah shoot, you guys tengah shoot, tiba-tiba ada bunyi benda jatuh lah, itulah kan. So, takkan kita nak pergi reshoot balik, betul? So, apa kita boleh buat? Kita buka kita punya sound file daripada video tu, buka dalam ni. Dan kita akan boleh nampak exactly apa benda yang sebenarnya ada. So kalau ada tu kita memang boleh buang terus lah direct, tanpa kita effect pada sound-sound yang lain. Sebab sound-sound lain masih lagi ada. Ini kita buat orang kata apa, completely delete lah the whole thing. So macam mana. Alright, okay. Okay, boleh kita continue? Boleh sir. Okay, now settle untuk kita punya office sound. Okay, now kita buka pada kita punya traffic sound. Okay, double click pada you guys punya traffic sound. Okay dah? Okey. So kalau perasan, awak tengok pada graf atas, okey. Atas tu dia ada dua tau. Dia ada left dengan right. That's why dia ada dua.
Okay, kalau kita buat mono, dia akan jadi satu. Tapi bila ada stereo, dia mesti ada left dengan right. Okay, so kalau perasan tak, yang left punya, dia punya ni pada bahagian yang this one, saya highlight yang ni. Okay, dekat left dia tinggi, dekat right dia rendah. Rasa-rasa kenapa dia jadi macam tu? Sebab ada dua mic dia apa yang saya kata ada data yang layer tu. Alright, okay. Itu yang data layer tu yang kita tengok pada kita punya spektrum bawah ni. Okay. So yang dekat atas ni, kenapa dia ada perbezaan antara yang R dengan L ni? Okay, berkemungkinan dia menggunakan masa dia buat rakaman ni dia menggunakan stereo, dan bila stereo ada certain source tu, kalau dia masuk daripada belah kiri, kita akan dengar lebihan pada belah kiri sahaja. Belah kanan ni dia akan kurang. Kalau dia ada lebihan bunyi pada belah kanan, kita akan dengar belah kanan lebih, dan kita akan dengar pada belah kiri kurang. Sebab saya tengok yang the rest tu almost similar lah. Walaupun ada 2-3 yang tak sama. Macam yang this one tak sama dia punya leveling, yang this one pun tak sama dia punya leveling. Yang sini, ini pattern dia berbeza sikit. Nampak? Ini naik, yang ni rendah pula. So dia ada different pattern lah sebenarnya. That's why kita kena tengok secara keseluruhan. Benda yang sama yang kita boleh buat lah dekat sini juga. Okay, so apa kita nak buat dekat sini sebenarnya? Kita nak tengok apa yang kita boleh reduce. Selalunya orang bila masuk software ni, orang nak buat apa ni, noise removal ataupun noise reduction lah. Secara orang kata apa, normal lah. Bila kita buka software ni, orang tahu okay, Adobe Audition kita nak buat sound removal ataupun sound apa kita panggil tu, reduction, noise reduction. Okay, so apa kita nak buat sekarang ni, bila kita playback balik daripada awal, depan ni saya playback balik, saya akan dengar bunyi traffic lah, traffic dan sebagainya. Dan bila sampai dekat point this one, ada bunyi horn daripada lori. Okay, ini pun tengok ini bunyi horn kereta. Okay, yang ni pula bunyi horn kereta juga, tapi dia a bit panjang lah, longer. Okay, so lori, bunyi kereta kecil, dan bunyi kereta yang pin dia lama lah. Alright, so 3 different sound. Okay, so apa kita nak buat, kita boleh try dulu buat noise reduction. Okay, so ada setengah-setengah software noise reduction dia tak ambil proses ataupun apa tu, mekanisme yang panjang. Selalu orang tahu okay, bila aku record pakai aku punya ni okay, noise aku akan hilang. Tapi bila tengok-tengok sebenarnya ada sedikit noise. So kita nak tengok apa yang kita boleh buat untuk reduce kita punya noise. Okay, so once kita dah tahu kita ada a different part dekat sini, right, okay. So apa kita nak buat sekarang ni, kita kena pergi dekat kita punya effects dekat atas tu. Dekat atas kan ada file, edit, windows dan sebagainya. Pergi dekat bahagian effects. Okay, jumpa tak effects? Jumpa. Okay, dekat bahagian effects ni, kalau perasan, dia ada a lot of effects yang kita boleh masuk. Okay, kalau tengok situ ada amplitude lah, delay lah, apa ni, modulation lah, reverb lah, noise reduction lah. Okay, yang kita tengok adalah noise reduction yang this one. Okay, noise reduction slash restoration. Okay, bila kita klik pada noise reduction dan juga restoration, dia bagi kita another punya sub menu yang di mana ada noise reduction process, lepas tu sound removal process, lepas tu click pop eliminator punya proses. Okay, so apa kita nak buat sekarang ni, kita nak try dulu noise reduction process. Okay, boleh klik pada noise reduction punya proses, nanti dia akan keluar pop up yang macam ni.
Okay, ada keluar tak? Ada keluar tak pop-up ni? Alright, okay. So, bila kita dah ambil noise reduction process tu, maksudnya kita nak buat based on pada proses lah. Kita punya proses. Okay. So, kita dapat yang this one. Kalau awak tengok, okay, dia ada dekat bawah preset ni, tak payah usik lah. Bawah preset tu, awak akan jumpa ada satu icon. Nama dia Capture Noise Print. Jumpa tak? Okay. Bila ada capture noise print tu, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak kena capture kita punya noise. So, kita klik pada yang capture noise print tu. Okay. Right, okay. Dan kita select. Kita kata for example, saya select dulu. Ini adalah sound yang saya nak reduce, yang bunyi horn tadi tu. Lepas tu, saya tekan capture noise. Okay. So, bila kita tekan capture noise tadi, untuk a specific yang this one saja, dia bukan the whole. Yang mana kita select tu, kita perasan dia akan keluar satu lagi graph. Jumpa tak? Yes, sir. Ada Okay. So, kalau perasan, awak nampak tak ada dia punya line ni? Line biru tengah-tengah ni. Nampak. Okay. Bila kita ada line biru tengah-tengah, maksudnya yang bawah daripada line biru ni, sound tak ada isu. Cantik, okay, well done. Yang atas daripada line merah ni sebenarnya adalah kita punya yang ada lebihan sound dekat sini. That's why kita nak kena reduce lah this one. Okay. So, apa kita boleh buat adalah kita maintain je macam ni. Kita tahu dia akan ada ke bawah sikit. Lepas tu bawah ni, bawah-bawah ni awak akan nampak ada noise reduction punya percentage. Lepas tu reduce by berapa dan sebagainya. So, dekat sini normally saya akan play around dalam 85% saja maksimum untuk dia buat noise reduction. Okay. Sebab apa? Bila kita naik sampai 90, berkemungkinan akan menjadi susah lah pada kita ataupun pada orang yang nak recognize kan benda yang mana sound kita tu lah. Okay. So, kita tahu yang belah atas ni adalah kita punya noise. So, kita kena reducekan dia. Alright. Okay. Tapi kita dah buat selection lah. Kita tahu yang this one. Okay. And then kita dah adjust tadi kat sini, bawah ni noise reduction ni dan sebagainya. Okay. Kita klik apply. Jangan close tu. Kita klik apply. Kalau awak macam tak confident, okay, pergi tengok pada pop-up Windows yang this one. Yang ni, yang ada graf ni. Awak pergi kat belah kiri bawah. Belah kiri bawah sekali awak akan jumpa ada button play. So, kita boleh play dulu. Kita dengar. Okay. Dia dah tak ada bunyi. Kosong. Sedangkan asalnya bunyi itu adalah bunyi horn. Saya Ctrl Z balik. Tengok apa tak saya Ctrl Z. Tak boleh. Asalnya dia bunyi lain tau. Okay. So, apa jadi bila kita dah masuk noise reduction, kita playback. Dia dah reduce kita punya noise untuk that particular punya area. Okay. Boleh? Boleh nampak tak? Boleh. Okay, alright. Okay. Kalau kita tengok kalau kita buat yang ni, dia punya ni terlampau kecil. Mungkin awak tak nampak lah. Okay, so apa saya nak buat sekarang ni? Kita cuba select secara besar dulu. Okay. Daripada yang this one. Okay, yang ni. Kita tolak sampai dia nak cecah yang the next punya ni lah. Next punya bahagian ni. Okay. So, hujung, pergi ke hujung. Okay, so apa kita boleh buat kat sini? Sama every time bila kita dah ambil kita dah buat selection, kita kena capture noise punya print. Kalau tidak nanti dia masih lagi mempunyai data daripada previous kita punya selection. Okay, so buat kita punya selection. Okay, so buat kita punya selection, pergi dekat sini capture noise print. Bila tekan capture noise print nanti, dia tahulah dia akan capture kita punya noise dekat situ. Okay. So, lepas tu kita hit apply dekat belah kanan. Hit apply. Now, bila kita tekan playback kat situ, dia bagi hilang terus. Yang sepatutnya dia tak hilang lah. Sepatutnya tak hilang. Mungkin level of noise reduction tadi terlampau besar. Okay, kita pergi balik. Noise reduction. Jadi noise reduction process. Okay. So dekat sini mungkin kita punya ni terlampau rendah sampai hilang langsung yang lain tu.
So kita boleh adjust level-level dia. So saya naikkan level ni kepada 50. Afiq punya ni pun saya kurangkan lah noise reduction. Okay. So bila saya playback balik, okay, so kita boleh dengar bunyi kereta, kita boleh dengar bunyi macam-macam lah. Dan confirm, confident, kita hit apply. Bila hit apply, kita akan dapat this kind of punya sound. So dia akan jadi flat, kosong. Okay, itu cara kita nak buat kita punya noise reduction dekat dalam kita punya software. Okay, cuma satu je lah. Saya tak adalah nak kata kena buat dalam Adobe Audition, suggestion untuk Adobe Audition. Tak, Adobe Audition tu dan juga software-software lain ni, ini adalah kita panggil sebagai verbal, yang di mana okay, maybe kejap awak boleh pakai yang this one, kejap boleh pakai yang this one. That's why kita kena tahulah which one come first. Alright, okay. Alright, okay, ada soalan? Setakat ni tak ada. Tak ada, semua okey boleh So hari ni, malam ni kita dah cover macam mana kita nak buang certain punya sound based on pada kita punya spectrum. Yang nombor 2 ni macam mana kita buat noise reduction. Maksudnya kita nak bertutup supaya kita punya noise tu kurang, dan kalau ada juga kita boleh buat noise reduction lah. Okey. Kalau tengokkan kat sini, dia macam agak complicated. Okay, dia memang sangat complicated lah. So, dapat file sound, kena masuk sini, lepas tu kena pergi ke effect, cari ni. So, jadi dia nampak dia punya proses dia terlampau old school gila lah. Okay. So, apa yang kita boleh buat pada ketika ni, sekiranya kita dapat dekan punya orang kata level yang di mana hilang dia macam tu, kita juga boleh menggunakan noise reduction ni lah untuk reducekan dia punya noise. Tapi kena ingat, bila kita cerita pasal noise reduction, dia noise reduction, bukan noise delete. Dia tak delete dia reduce saja number of noise dekat kita punya footage. Selalunya benda-benda macam ni tak adalah secara serius dia jadi macam ni. Cuma selalunya dia akan jadi apabila ada banyak masa terluang dan sebagainya. Okey, ada masuk sini. Sebab kalau macam apa? Kalau you guys edit video menggunakan Premiere Pro, okey. Kadang-kadang orang yang berada dekat dalam studio yang edit tu pun dia tak bagi orang lain masuk. So peluang tu tak adalah sebenarnya. Tapi menggunakan Adobe Audition ni memang kita tahu software lain ni dia sekadar hanya display yang warna hijau tu je. Yang lain dia takkan boleh display. So tak nak you kena ambil software sound source dia tu, masukkan dekat dalam kita punya ni. Maybe kita punya software, atau kalau kita tak buat multi track, kita buat single track je, kita nampak dia punya level-level dia. So kita tahu okay, this one untuk apa, this one untuk apa, this one untuk apa. Alright, okay. Boleh, ada soalan tak? So far ada soalan? Tak ada, clear? Alright. Okay. So, apa saya nak you guys buat adalah, saya nak you guys screenshot. Okay. Screenshot you guys punya entire software punya ni. Windows. Lepas tu hantar dekat dalam grup Telegram kita. Boleh? Yang dia delete semua tu ke? Yang ni tak payah. Yang ni saya nak tunjuk sampel macam mana kita buat noise reduction. Tekan yang dekat office ni. Dekat office ni kan dia delete semua. Okay, screen capture, lepas tu hantar kat dalam grup. Alright, okay. So far malam ni saya cover 2 saja dulu. Kita nak buang sound removal, dan juga yang dekat traffic punya sound tu adalah noise reduction lah. Kita reduce kita punya noise dia. Alright, okay. Nanti dia sambungan yang lain tu nanti saya akan ajar untuk kita punya next class nanti. Lepas you return back from raya punya holiday. Okay, boleh? Boleh. Yang lain ada soalan tak? Saya ulang balik. Saya tak berapa jelas yang tadi office sound tu. Office sound tu nak kena buang yang garis-garis tu ke? Betul. Yang bunyi telefon, ni bunyi ni, ini bunyi kita dengar ni bunyi machine fax. Tin, ada bunyi machine fax. So bunyi telefon, bunyi machine fax. Saya rasa yang ujung ni pun macam bunyi machine fax juga. Okay. So buang yang tu saja. Lepas tu you guys print screen, lepas tu hantar dalam grup. Boleh?
Okay sir. Alright. Okay. Boleh sir. Jangan risau yang the whole tutorial ni memang saya ada buat rakaman. Nanti kejap lagi saya akan upload. Siapa nak tengok tu boleh tengok balik lah. Alright. Okay. Nanti bila kita return balik, saya akan ajar you guys macam mana kita nak buat multi-track, macam mana kita nak adjust kita punya multi-track dan sebagainya nanti. Alright, okay? Okay lah, ada soalan tak? Tak payah kan, Ustaz? Ha? Trafik tak payah kan? Office je kan? Office saja. Traffic tak payah. Traffic tadi kita buat noise reduction sahaja. Okay. Yang noise reduction tu sebenarnya, saya tunjuk je tau sebenarnya. Kenapa saya tunjuk? Sebab dalam kita punya noise reduction dekat dalam kita punya software ni, dia ada banyak. Dia ada banyak, kadang-kadang macam for example tadi kan saya buka kat traffic sound, okay. Saya pergi kat effects, saya ambil noise reduction tadi lah yang kita buat process. Dekat sini dia agak complicated tau. Sebab apa? Selain kita tengok graf kat sini, kita ada juga preset yang kita boleh pilih. Oh ni tak ada, dia tak set. Tapi yang bawah ni, ada scale linear lah, channel berapa lah, noise reduction berapa percentage lah, reduce berapa percentage lah. Benda-benda ni dia terlampau complicated menyebabkan orang malas nak belajar software ni. Okay. Dan apa yang dia orang buat adalah dia orang tahu, okay, bila orang bercakap menggunakan ni, dia nak buat noise reduction. That's why ada satu company luar dia buat for free yang you guys memang boleh pakai lah for free untuk noise reduction. Dan dia punya noise reduction tu tekan sekali je. Dia tak ada macam ini nak apa, tak payah fikir. Dia tahu okey, dia nak buang noise. So dia orang terus buat preset untuk buang noise saja. So suara orang yang bercakap melalui video, dia orang buat vlog dan sebagainya akan jadi sharp. Yang belakang tu akan jadi hilang. Alright, okey. So ini untuk makluman you guys lah. Sebab apa? Kenapa saya tak buat kat sini? Sebab apa? Software lain lebih way more advanced daripada kita pakai Adobe Audition. So saya nak you guys print screen je. Once you guys dah delete everything, you guys dah explore, and then saya dah touch dekat you guys punya yang ni pun saya dah touch sikit, saya dah buang. Okay, yang machine fax ni pun saya boleh buang. Okay, so nanti bila playback balik tak ada dah bunyi machine fax itu. Telefon ni pun sama. Yang nombor 2 ni masih lagi ada dengar bunyi telefon tapi very slight. Okay, very slight. Okay, so apa saya nak buat? Saya dengar bunyi klik. Okay. So saya nak select. Ini saya dah buang ni. So saya nak select this one, the whole dia. Okay. Okay. Almost done. Jap. Alright. Okay, saya dah select dia. Dan bila saya playback, dekat sini ada bunyi telefon. Bunyi telefon. So dekat sini selection lah. Selection dekat sini kita boleh buat noise reduction. Ni saya tunjuk je dulu noise reduction. Tadi kita ambil noise reduction lepas tu asal lagi kita panggil denoise. Okay, denoise pun ni awak boleh pakai. Okay. So kita dah buat selection dan kita tengok ada tak preset. Okay, nampak ni dia ada preset. Heavy noise reduction, light noise reduction. So kalau kita try to ambil heavy lah, heavy noise reduction. Okay, nanti dia akan bagi kita setting. Lepas tu kita boleh select apply. Bila apply, nampak dia jadi kecil. So bila playback balik, so dah tak ada dah bunyi tu, clear. Sedangkan sepatutnya dia bunyi telefon. So bunyi telefon tu dah clear. Okay, tapi dia akan ada efek bunyi-bunyi lain tu lah. Itu yang saya beritahu. Kadang-kadang kalau kita tak jaga, dia akan efek juga bunyi lain. Apa? Sebab frekuensi dia bertindih. Alright, okay. Alright, so kalau tak ada soalan, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada kali ini. InsyaAllah